Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membincangkan sedikit pada malam ni insya-Allah mengenai dengan bulan Muharram. Sekaligus terus kita akan sentuh mengenai dengan puasa pada hari Tasu'a dan juga Ashura 9 dan juga 10 Muharram. Kita lihat dalam hadis daripada riwayat Imam Muslim, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah alladhi tad'unahu al-Muharram. Seafdal-afdal puasa selepas daripada puasa bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yang kamu panggilnya sebagai bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan Allah Ta'ala. Sudah pasti puasa yang paling afdal adalah puasa fardu. Selepas daripada itu puasa sunat, apa yang paling afdal? Iaitu puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Wa afdalus salah ba'dal faridah. Seafdal-afdal solat selepas daripada solat fardu adalah qiyamul lail, iaitu semayang pada waktu malam, semayang tahajud. Kita bincangkan pada malam ini insya-Allah mengenai dengan puasa. Bila sebut tentang puasa, hadis yang kita sebutkan tadi jelas, iaitu seafdal-afdal puasa sunat selepas Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Ada kebarangkalian yang dimaksudkan di sini adalah afdalu syahrin tatawwu', iaitu puasa sebulan, iaitu puasa sebulan yang paling afdal adalah puasa pada bulan Ramadan. Itu tidak dinafikan sebab puasa fardu. Selepas daripada itu puasa sebulan. Apa yang afdal? Ada sebahagian ulama memaksudkan dalam hadis ini, memahmulkan atas makna puasa yang afdal puasa sebulan terus. Selepas bulan Ramadan, apa yang puasa kita nak puasa sebulan terus? Apakah bulan yang terbaik? Iaitu bulan Muharram. Adapun sebahagian puasa kadang-kadang lebih afdal berbanding dengan sebahagian hari pada bulan yang lain, terutama pada bulan Muharram. Contohnya puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah, dia jauh lebih afdal berbanding dengan puasa pada satu hari ataupun 2 hari pada bulan Muharram. Puasa pada 6 hari di bulan Syawal tak sama 6 hari berpuasa pada bulan Muharram. Kerana ini adalah sebahagian hari yang dipetik daripada hadis yang hari-hari tersebut adalah hari yang afdal untuk kita melaksanakan puasa. Kemudian kita lihat hadis riwayat Imam Tirmizi daripada hadis Ali. Seorang lelaki datang berjumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, akhbirni bi syahrin asumuhu ba'da syahri Ramadan. Wahai Rasulullah, beritahu kepada aku satu bulan yang aku nak puasa ni selepas bulan Ramadan. Satu bulan yang aku nak berpuasa, bukan satu hari, satu bulan selepas daripada bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bersabda, in kunta sha'iman syahran ba'da Ramadan fasum al-Muharram. Sekiranya kamu nak sangat puasa satu bulan selepas Ramadan, maka puasalah bulan Muharram satu bulan. Fa innahu syahrullah, kerana bulan Muharram adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi yaumun taballahu fihi ala qaumin wa yatubu ala akharin, iaitu pada hari tersebut wa fihi, pada hari tersebut, iaitu pada bulan tersebut, bulan Muharram adalah satu hari yang Allah Taala telah menerima taubat satu kaum dan juga menerima taubat satu kaum yang lain. Walaupun pada hadis ini sedikit maqal, iaitu perbincangan di kalangan ulama.
bukanlah hadis yang sahih, tetapi kita menyatakan ini adalah hadis yang lemah, tetapi sebagai galakan untuk melaksanakan puasa sunat. Tetapi yang aneh dan peliknya, dikatakan sesungguhnya puasa ini pada Nabi selalu berpuasa pada bulan Syaban. Itu kebanyakan hari ataupun sebulan penuh Nabi berpuasa pada bulan Syaban. Tak pernah dinukilkan daripada Nabi berpuasa pada bulan Muharram. Hanya saja Nabi berpuasa dalam bulan Muharram ini hanya puasa pada hari Ashura. Sehingga di tahun akhir kewafatan Nabi kata la in ishtu ila qabil, sekiranya aku sempat hidup pada tahun depan la asuman at-tasi', pasti aku akan berpuasa pada 9 Muharram. Ini menunjukkan apa? Iaitu Nabi tak sempat, Nabi tak melaksanakan puasa 9 sebelum tu ketika Nabi hidup. Cuma Nabi kata kalau aku sempat hidup, aku nak puasa 9 dan 10 Muharram. Ulama menjawab persoalan ini dengan pelbagai jawapan. Ada yang jawapan yang lemah dan sebagainya, tetapi begitulah kita nak beritahu, dinukilkan daripada hadis banyaknya Nabi berpuasa pada bulan Syaban yang banyak, ataupun sebulan penuh bulan Syaban. Bulan Muharram tidak dinukilkan Nabi berpuasa pada bulan Muharram. Bukanlah bermakna larangan, tidak, boleh saja berpuasa. Kemudian jelas bagi kita, puasa sunat ni kita boleh bagikan kepada dua. Satu dipanggil sebagai at-tatawwu' al-mutlaq, iaitu puasa mutlak, puasa sunat mutlak. Fahadha afdaluhu al-muharram, inilah yang paling afdal adalah bulan Muharram, puasa mutlak. Macam sembahyang sunat juga ada sunat mutlak, puasa pun ada sunat mutlak, iaitu tidak ditentukan mana-mana hari. Puasalah hari apa pun, maka dia dianggap sebagai puasa yang terbaik. Tapi jangan puasa pada hari-hari yang makruh lah. Okey. Kemudian sama juga seperti sunat mutlak. Solat sunat mutlak tak boleh kita sembahyang lepas asar, lepas subuh. Mana-mana waktu boleh, tapi ada waktu yang tidak dibenarkan. Bahagian yang kedua, puasa dipanggil puasa yang tabi', puasa yang ikut. Contohnya puasa yang mengikut pada puasa Ramadan, iaitu dia seolah-olah seperti mana puasa rawatib. Dia ada qabliyah, ada ba'diyah, ada sebelum dan juga selepas yang mengiringi. Ini tak dipanggil sebagai sunat mutlak, tetapi puasa ini dipanggil puasa tabi', puasa ikut, mengikuti, mengiringi. Contohnya puasa pada bulan Ramadan, mengiringinya puasa pada bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang puasa Ramadan diiringi pula 6 hari di bulan Syawal, 6 Syawal tu adalah mengikut saja kepada 30 hari. Jadi ditulis baginya puasa seolah-olah berpuasa selama setahun. Diriwayatkan bahawasanya Usamah bin Zaid selalu berpuasa pada bulan-bulan haram. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi siyami Syawal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid cucu angkat Nabi, dipanggil hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh Nabi suruh Usamah bin Zaid puasa pada bulan Syawal. Fatarakal ashhur al-hurum wa shama Syawwalan, dia tinggalkan puasa bulan haram dan puasa pada bulan Syawal. Tapi perbahasannya nanti kita akan bincangkan, bukan waktu sekarang ini. Okey. Kemudian puasa sunat mutlak yang paling afdal adalah puasa pada bulan-bulan haram. Puasa dipanggil puasa mutlak, puasa sunat mutlak, mana tak ditentukan mana-mana waktu dan juga hari, maka yang afdalnya adalah dilaksanakan pada bulan-bulan haram. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, Nabi perintahkan seorang lelaki supaya berpuasa pada bulan-bulan haram. Kemudian kita lihat afdalu siyamil ashhuril hurum, seafdal puasa bulan-bulan haram
Bulan haram ada 4 bulan, 3 berturut-turut, 1 terpisah. 3 berturut-turut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram, yang kita berada pada malam ini 1 Muharram. Dan yang terakhirnya adalah bulan Rajab, dia terpisah daripada 3 bulan yang berturut-turut. Okey. Seafdal-afdal puasa pada bulan-bulan haram adalah bulan Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil sebagai bulan Muharram, kerana disokong bagi pendapat ini Nabi SAW telah berkata, afdalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail. Seafdal-afdal salat selepas salat maktubah adalah qiyamul lail. Seafdal-afdal puasa selepas Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Bila sebut tentang sembahyang, seafdal-afdal sembahyang selepas sembahyang fardu adalah sembahyang qiyamul lail. Okey, itu jelas. Yang dimaksudkan dalam hadis ini selepas sembahyang fardu dan juga selepas daripada sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu, iaitu sembahyang sunat rawatib. Selepas fardu dan juga solat sunat rawatib, yang afdalnya adalah qiyamul lail. Kerana solat sunat rawatib ini adalah qabla al-faraid wa ba'daha. Solat sunat rawatib dipanggil qabliyah ba'diyah, solat sunat sebelum dan juga selepas sembahyang fardu. Solat sunat ini adalah solat sunat afdal, yang paling afdal berbanding dengan qiyamul lail di sisi majoriti di kalangan ulama. Berdasarkan hadis tadi, afdalus siyam ba'dal maktubah qiyamul lail, seafdal-afdal sembahyang fardu selepas daripada seafdal-afdal sembahyang selepas sembahyang fardu 5 waktu adalah qiyamul lail. Maksudnya dalam hadis ini, seafdal-afdal sembahyang selepas sembahyang fardu dan juga solat sunat yang mengiringi sembahyang fardu, iaitu solat sunat rawatib, adalah sembahyang qiyamul lail. Kerana pendapat majoriti di kalangan ulama, sembahyang sunat rawatib adalah lebih afdal berbanding dengan solat-solat sunat yang lain. Selepas itu barulah qiyamul lail. Sebab apa dia yang paling afdal di sisi majoriti di kalangan ulama? Kerana iltihaqiha bil faraid, kerana dia berdamping dengan sembahyang fardu, dia dekat, mengiringi. Hanya saja khalafa fi dhalika ba'd asy-syafi'iyyah, sebahagian di kalangan ulama Syafi'i tak setuju dengan pendapat majoriti di kalangan ulama ni. Sebahagian di kalangan ulama Syafi'i, bukan majoriti. Seperti itulah puasa sebelum Ramadan dan selepas Ramadan adalah puasa yang kita panggil itu puasa yang afdal berbanding dengan puasa pada bulan-bulan haram, kerana dia adalah puasa sunat rawatib. Puasa Ramadan, puasa Syawal tak termasuk, kerana dia adalah puasa macam puasa rawatib, iaitu puasa yang mengiringi sembahyang fardu. Dia memang jauh lebih afdal berbanding dengan puasa bulan-bulan haram, kerana bulan-bulan haram ini adalah puasa mutlak, bukan rawatib. Puasa adalah puasa sunat mutlak. Wa afdalut tatawwu', bila puasa sunat mutlak, yang paling afdal adalah puasa pada bulan Muharram. Bila sebut tentang puasa mutlak, adalah puasa pada bulan Muharram yang afdal. Sebab dia tak boleh nak lawan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa bulan 6 hari di bulan Syawal ni puasa tabi', dia ikut macam puasa rawatib, macam sembahyang sunat rawatib. Jadi bila puasa rawatib ini, dia dah berdamping dengan fardu, jadi dia kuat. Yang dimaksudkan dalam hadis Nabi adalah puasa puasa bukan puasa rawatib, iaitu puasa mutlak. Puasa yang kita nak puasa 1 hari ke 2 hari, yang tidak mengiringi apa-apa puasa sebelum ini. Ulama berbeza pendapat mengenai dengan bulan-bulan haram yang afdal. Imam Al-Hasan dan juga selainnya telah berkata, afdaluha syahrullah al-Muharram, yang paling afdal adalah bulan Allah dipanggil bulan Muharram. Daripada Qurrah bin Khalid, daripada Hasan, dia berkata, innallah iftataha as-sanah bi syahri haram, bi syahrin haramin, wa khatamaha bi syahrin haramin,
falaisa syahrun fi sanah ba'da syahri Ramadan a'zamu 'indallah minal Muharram. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni telah buka tahun dengan bulan haram, iaitu bulan Muharram yang kita berada ni bulan haram. Dan Allah Ta'ala tutup tahun dengan bulan Muharram, dengan bulan haram juga, bulan-bulan haram, iaitu bulan Zulhijjah sebelum ni, petang tadi, bulan Zulhijjah, bulan haram. Malam ini bulan Muharram, juga bulan haram. Falaisa syahrun fi sanah, tidak ada satu bulan dalam setahun selepas bulan Ramadan yang lebih besar, lebih agung di sisi Allah berbanding bulan Muharram. Wa kana yusamma syahrullah al-asam, kerana itulah dinamakan bulan Muharram adalah bulan Allah al-asam, kerana sangat kuat keharamannya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i daripada hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul lail khair, apakah malam yang terbaik, apakah malam yang paling baik, wa ayyul ashhur afdal, apakah bulan yang terbaik. Maka Nabi menjawab, khairul lail jawfuh, iaitu malam yang terbaik adalah rongga malam, tengah-tengah malam semayang. Wa afdalul ashhur syahrullah alladhi tad'unahu al-muharram, sebaik-baik bulan adalah bulan Allah yang mana kamu panggilnya sebagai bulan Muharram. Dari sebutan dalam hadis ini menunjukkan afdalul ashhur, seafdal bulan, seafdal bulan-bulan, makna seafdal keseluruhan bulan, mahmul ala ma ba'da Ramadan, keseluruhan bulan, maksudnya adalah keseluruhan bulan daripada bulan 1 bulan Muharram sampailah akhir tahun, iaitu dipanggil bulan Zulhijjah. Bulan yang paling afdal adalah bulan Muharram, itu pun selepas mana bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak dinafikan lah. Sebahagian di kalangan ulama Syafi'i mendakwa seafdal bulan-bulan haram, seafdal bulan haram adalah bulan Rajab, tapi pendapat ini ditolak. Afdalu syahrillah al-Muharram, seafdal bulan, yang paling afdal bulan Muharram adalah 10 bulan yang terawal, kerana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wal layalin 'ashr, demi waktu fajar Allah Taala bersumpah, dan juga demi hari-hari yang 10. Sebahagian ulama menyatakan itu adalah 1 sampai 10 Muharram yang Allah Taala bersumpah. Walau bagaimanapun pendapat yang sahih bukan itu. Pendapat yang sahih bukan 1 sampai 10 Muharram. Pendapat yang sahih seperti mana yang kita bincangkan pada bulan-bulan yang lalu, iaitu 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu hari yang terbaik di kehidupan dunia. Abu Osman An-Nahdi. Siapa Abu Osman An-Nahdi? Abu Osman An-Nahdi ni dia sempat zaman jahiliah, sempat zaman Islam pun sempat. Dan Osman An-Nahdi, Abu Osman An-Nahdi, dia juga adalah orang pejuang Islam yang berperang pada khilafah Umar, pada zaman Sayyidina Umar. Dan selepas zaman Sayyidina Umar, beberapa peperangan dia pernah sertai, dan dia min sadatil ulama al-amilin, ulama-ulama yang beramal, bukan ulama yang tak beramal, tapi ulama yang bagus, yang baik, ulama yang rabbani. Dia wafat pada tahun 95 Hijrah. Ada dikatakan selepas 95 Hijrah, dan kehidupannya, umurnya panjang. Umurnya dikatakan 130 tahun, sebab dia sempat zaman jahiliah, sempat dengan zaman Islam, dan sempat dengan zaman Umar, dan juga selepas zaman Umar dia sempat sertai beberapa peperangan. Abu Osman An-Nahdi kata, yu'azzimuna salasa asyarat, mereka mengagungkan tiga asyarat, 1 sampai 10
Ada tiga apa? Tiga perkara 1 sampai 10. Apa dia? Iaitu al-ashrul akhir, iaitu 21 sampai 30 Ramadan, dipanggil 10 Ramadan yang terakhir manusia akan besarkannya, mengagungkan hari tersebut. Wal ashrul awal min Zulhijjah, dan 1 sampai 10 Zulhijjah, hari yang terbaik di kehidupan dunia, itu juga manusia akan mengagungkannya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah wal ashrul awal wal ashrul awal, 1 sampai 10 daripada bulan Muharram. Wa qad waqa'a hadha fi ba'd nusakh kitab Fadailul Ashr, dan terdapat perkara ini sebahagian tulisan kitab Fadailul Ashr, iaitu kelebihan-kelebihan 10, karangan Ibnu Abi Dunya. Kemudian kita lihat, diriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih, dia kata Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mur qaumaka an yataqarrabu ilayya fi awwal ashril muharram, kamu suruhlah kaum kamu dekatkan diri kepada aku pada 1 sampai 10 Muharram. Fa idza kana yaumul ashir, apabila pada hari yang ke-10, falyakhruju ilayya aghfir lahum, pada hari yang ke-10 hendaklah mereka semua keluar kepada aku. Allah Taala kata aghfir lahum, aku akan ampunkan dosa mereka. Daripada Qatadah radhiyallahu taala anhu menyatakan, wal fajri wal layalin ashr, bermaksud Allah Taala bersumpah pada awal suratul Fajr, iaitu awwalu yaumin minal muharram, hari yang pertama, tahun yang pertama, tahun dan hari yang pertama pada bulan Muharram. Tanfajiru minhu sanah, iaitu hari kita panggil hari yang paling awal, hari yang pertamalah di dalam setahun. Walamma kanatil ashhurul haram afdalul ashhur ba'da Ramadan aw mutlaqan wa kana siyamuha kulluha manduban ilaih. Apabila bulan-bulan haram itu adalah seafdal bulan selepas bulan Ramadan, ataupun secara mutlaknya dia adalah seafdal bulan, tak kira bulan apa pun, maka wa kana siyamuha kulluha, maka puasa pada semua bulan-bulan haram tadi amat dituntut. Seperti mana Nabi SAW perintahkan, wa kana ba'daha khitam as-sanah al-hilaliyah wa ba'daha miftahan laha, sebahagian bulan haram tadi penutup kepada tahun, seperti mana tadi petang tadi, dan juga wa ba'daha miftahan laha, sebahagian bulan haram pada malam ini menjadi pembuka tahun. Faqad khatama as-sanah bi-ta'ah wa iftataha bi-ta'ah, maka dia tutup tahun dengan perkara taat dan dia buka tahun dengan perkara ketaatan. Fayurja an tuktab lahu sanatuhu kulluha ta'ah, maka diharapkan ditulis awal tahunnya semuanya sampai ke akhir tahun dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir tahun awal tahunnya baik, insya-Allah di tengah-tengahnya baik. Kemudian kita lihat Nabi SAW menamakan Al-Muharram sebagai bulan Allah, dan disandarkan bulan Muharram ini kepada Allah, menunjukkan betapa mulia dan tingginya bulan ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sandarkan kepada Allah melainkan sesuatu makhluk yang teristimewa, seperti mana Allah Ta'ala nisbahkan Nabi Muhammad sebagai hamba Allah, seperti mana Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Yaqub dan juga selain daripada mereka Nabi-Nabi ini, Allah Ta'ala menyatakan mereka ini adalah hamba-hamba Allah, mana mereka adalah yang teristimewa. Dan dinisbahkan juga Baitullah, Kaabah, rumah Allah, Baitullah. Sebab apa dikatakan rumah Allah? Kerana pada Kaabah itu ada keistimewaan yang tersendiri. Lihat saja mendapat pahala. Seperti itu juga dalam Quran menyatakan
fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha. Sebelum ayat itu, iaitu ayat apa? Sebelum ayat itu, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Naqatallah, unta Allah. Unta Nabi Soleh disebut sebagai unta Allah. Sebab apa? Unta itu Allah pun disandarkan unta kepada Allah, unta Allah, kerana siapa yang menyembelih, membunuh unta itu satu jenayah yang besar, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bulan ini sebenarnya bulan yang dikhususkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang disandarkan bulan ini kepada Allah, bermaksud puasa antara amalan yang disandarkan kepada Allah. Fa innahu lahu min bainil a'mal, antara banyak-banyak amalan disandarkan puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dinamakan bulan Muharram adalah bulan Allah, kerana bulan yang terbaik untuk dilaksanakan puasa. Sebab Nabi kata kullu amali bani Adam, setiap amalan anak Adam akan digandakan dengan 10 kali ganda. Setiap satu kebaikan digandakan dengan 10, melainkan puasa. Kerana Allah Ta'ala menyatakan wa ana ajzi bih fa innahu li, puasa adalah untuk aku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan balas balasan puasa tersebut kepada orang yang berpuasa. Dan disandarkan bulan ini kepada Allah mengisyaratkan tahrimahu ilallah, pengharaman bulan ini hanya kepada Allah, bukan, tidak boleh kepada seseorang untuk merubah bulan tersebut. Kerana orang jahiliah ni, mereka ikut mereka je. Mereka rasa nak ubah, oh bulan Muharram ni bulan haram, tak boleh berperang. Kita anjakkan, kita lewatkan bulan Muharram ini supaya kita panjangkan genjatan senjata yang jadi panjang, tak boleh berperang. Kalau mereka rasa nak berperang, mereka pendekkan bulan Muharram. Kemudian mereka ganti pula dengan bulan Safar. Jadi Allah Ta'ala sandarkan bulan Muharram, bulan Allah, tak boleh nak ubah-ubah. Dan puasa juga sebenarnya satu rahsia antara hamba dan juga Tuhannya. Kerana orang lain tak tahu kita berpuasa, melainkan Allah Ta'ala. Kullu amali bani Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap puasa, setiap amalan Adam untuk diri dia. Tapi Allah Ta'ala kata, melainkan puasa hanya untuk aku, dan aku akan membalas. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kerana manusia tinggalkan syahwat dia, puasa dia, tinggalkan makan dia, minum dia semata-mata untuk aku, maka Allah Ta'ala kata, aku akan balas. Wa fil jannah babun, di dalam syurga ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu tersebut dinamakan sebagai ar-rayyan. La yadkhulu minhu illa as-saimun, tidak memasuki pintu tersebut melainkan orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa, bila mana mereka masuk dikunci pintu tadi. Falam yadkhul minhu ghairu mughallaq, tak boleh masuk dah. Wa huwa junnatun, dan dia adalah, puasa adalah juga sebagai perisai lil abdi minan nar, perisai bagi seorang hamba daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, seperti mana perisai seseorang ketika berada di medan perang. Okey, kita lihat sedikit mengenai dengan puasa pada hari Ashura. Pada hari Ashura dan juga hari Tasu'a. Dalam Sahihain, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pernah ditanya mengenai dengan puasa pada hari Ashura. Maka Ibnu Abbas kata apa? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yawman yataharra fadlahu 'ala al-ayyam illa hadha al-yawm, yani yawm Ashura, wa hadha ash-shahr, yani Ramadan. Pernah ditanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengenai dengan puasa Ashura. Maka Ibnu Abbas kata, ma ra'aitu Rasulullah, aku tak pernah melihat
Nabi berpuasa satu hari yang Nabi mencari-cari kelebihannya ke atas hari-hari yang lain, melainkan pada hari ini iaitu hari Ashura, dan juga melainkan pada bulan ini iaitu bulan Ramadan. Mana Nabi sedang menanti-nanti bila ketibaan hari Ashura dan juga hari bulan Ramadan. Hari Ashura mempunyai kelebihan yang sangat besar dan juga hurmatun qadimah, satu keagungan. Umat yang telah terdahulu mereka dah agungkan bulannya. Puasa pada hari tersebut li fadlihi kana ma'rufan. Puasa pada hari Ashura 10 Muharram satu perkara yang ma'ruf, perkara yang biasa di antara nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berpuasa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga berpuasa. Kita lihat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu yaumu Ashura, hari Ashura, kanat tasumuhul anbiya. Hari Ashura adalah hari yang nabi-nabi berpuasa. Fasumuhu antum, berpuasalah pada hari-hari tersebut kamu berpuasalah pada hari-hari tersebut, sebab nabi-nabi berpuasa. Wa qad kana ahlul kitab yasumuna, ahlul kitab orang Yahudi juga berpuasa. Wa kadzalika quraisyun fil jahiliyah, bukan sekadar orang Yahudi, orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah juga berpuasa pada hari Ashura. Dalhum bin Saleh, bukan Dalham bin Saleh telah berkata, Dalham bin Saleh Al-Kindi Al-Kufi, dia kata apa? Dalham bin Saleh, dia kata, aku pernah bertanya kepada Ikrimah, Ashura ma amru, apa itu Ashura? Qala, maka Ikrimah telah berkata, aznabat Quraisyun fil jahiliyah zamban fata'azama fi sudurihim fasa'alu ma taubatuhum qila sawmu Ashura. Orang Quraisy melakukan dosa pada zaman jahiliyah. Mereka rasa besar kesalahan mereka ni. Mereka rasa besar kesalahan mereka ni. Jadi mereka tanya, ma taubatuhum, bagaimana cara nak taubatnya? Maka dikatakan kepada mereka, puasalah pada hari Ashura, iaitu hari 10 Muharram. Untuk Nabi SAW, bagaimana Nabi berpuasa pada hari Ashura, ada 4 peringkat yang kita perlu tahu. Peringkat yang pertama, yasumuhu bi Makkah, Nabi berpuasa di Makkah, wala ya'murun nas bisaum, Nabi tak suruh sahabat-sahabat puasa, Nabi puasa seorang-seorang je ketika berada di Makkah. Bukan kata puasa semayang pun Nabi seorang-seorang je, Nabi tak berpuasa, Nabi tak semayang di masjid, di surau, kerana tak boleh, umat Islam ditindas pada ketika itu. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Ashura yawman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Hari Ashura adalah satu hari orang Quraisy, orang Quraisy pada zaman jahiliyah mereka berpuasa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadimal Madinah, Nabi pun selalu berpuasa pada hari Ashura. Apabila Nabi sampai di Madinah, samahu wa amara bisiyamihi, Nabi berpuasa dan Nabi suruh sahabat-sahabat berpuasa. Falamma nazalat faridatu syahri Ramadan, apabila turunnya kefarduan puasa Ramadan, kana Ramadan huwa alladhi yasumu, Ramadan adalah bulan yang Nabi sentiasa berpuasa. Fataraka yauma Ashura, Nabi tinggalkan puasa hari Ashura. Kemudian Nabi kata, faman syaa'a shamahu wa man syaa'a aftarahu, siapa nak puasa puasa, siapa tak nak puasa tak payah puasa pada hari Ashura, mana bukan wajib lagi. Itu situasi yang pertama, iaitu Nabi berpuasa dan Nabi tak suruh sahabat-sahabat berpuasa. Bila? Iaitu ketika Nabi berada di Makkahul Mukarramah. Pada ketika itu Nabi hanya melaksanakan ibadat ini seorang-seorang. Peringkat yang kedua, Nabi SAW apabila Nabi sampai ke Madinah, Nabi lihat orang-orang Yahudi Ahlul Kitab, mereka besarkan hari ini, mereka juga berpuasa pada hari ini. Wa kana yuhibbu muwafaqatahum, Nabi suka tahu apa orang Yahudi buat, Ahlul Kitab buat, Nabi suka ikut mereka mengenai suatu perkara yang Nabi tidak diperintahkan. Sebab Ahlul Kitab ni dia ada sandaran kitab. Sebab apa mereka buat? Mereka ada knowledge, ada ilmu, ada kitab mereka. Sebab itu Nabi suka ikut orang Yahudi. Wa amaran nas bisiyami,
Nabi juga ketika mana Nabi berada di Madinah, Nabi suruh sahabat-sahabat Nabi suruh sahabat-sahabat Nabi berpuasa. Wa akkadal amra bisiyami. Nabi tekankan perintah Nabi itu, Nabi beratkan, Nabi memberi penegasan yang sungguh-sungguh supaya sahabat-sahabat Nabi berpuasa, beri motivate kepada sahabat berpuasa pada 10 Muharram. Hatta kanu yusawwimunahu atfalahum, sehingga mereka menggalakkan anak-anak mereka yang kecil berpuasa. Dalam Sahihain, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, qadima Rasulullah al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Fawajadal yahud siyaman yauma Ashura. Nabi lihat orang-orang Yahudi ahlul kitab, mereka berpuasa pada hari Ashura, 10 Muharram. Nabi SAW bertanya kepada mereka, ma hadzal yaum alladhi tasumunah, apakah hari yang sedang kamu berpuasa ini? Mereka jawab, hadza yaumun azim, inilah hari yang sangat besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumah, Allah Ta'ala telah selamatkan pada hari ini, 10 Muharram, Allah Ta'ala selamatkan Nabi kami Nabi Musa, Allah Ta'ala selamatkan kaum Nabi Musa daripada cengkaman Fir'aun. Wa aghraqa Fir'aun wa qaumah, pada hari yang sama 10 Muharram, Allah Ta'ala telah tenggelamkan Fir'aun dan juga kaumnya. Fasamahu Musa syukran, Nabi Musa berpuasa pada 10 Muharram kerana bersyukur kepada Allah diselamatkan daripada ditangkap oleh Fir'aun. Fanahnu nasumu, jadi orang Yahudi kata, Nabi kami berpuasa, kami pun berpuasa sekali pada hari ini 10 Muharram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, kami lebih layak, lebih aula berbanding kamu terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebab kami ni ikut Nabi Musa. Kami kalau taat kepada Nabi, kami taat sungguh. Mereka ni ahlul kitab, mereka tak taat 100% kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa tak ada, mereka berpaling. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan Nabi suruh sahabat-sahabat Nabi berpuasa. Kita lihat dalam Musnad Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah kata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi unas minal yahud qad samu yauma Ashura. Nabi melalui satu jemaah manusia di kalangan orang Yahudi, mereka sedang berpuasa pada hari Ashura. Nabi bertanya, ma hadza minas saum, puasa apakah ini? Mereka menjawab, hadzal yaum alladhi najjallahu azza wa jalla Musa alaihi salatu wassalam wa bani Israel minal gharaq wa gharraqa fihi Fir'aun wa hadha yawmun istawat fihi as-safinah 'alal judi fasama Nuhun wa Musa alaihi salatu wassalam syukran lillahi azza wa jalla. Faqala an-nabi ana ahaqqu bi Musa wa ahaqqu bi sawmi hadzal yawm fa'amara ashabahu bisawm. Sama macam kisah tadi, cuma di akhir hadis ini ada disebutkan hari ini Nabi Musa diselamatkan, Fir'aun ditenggelamkan, dan pada hari ini 10 Muharram juga adalah hari yang mana berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di Bukit Judi. Nama bukit itu Bukit Judi. Nabi Nuh berpuasa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga berpuasa. Kedua-duanya berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah azza wa jalla. Maka Nabi kata, aku lebih layak berbanding dengan kamu terhadap Nabi Musa ini, dan aku lebih layak sebenarnya, Nabi kata, untuk berpuasa pada hari ini. Sebab tu Nabi berpuasa, Nabi suruh beri motivate kepada sahabat-sahabat supaya berpuasa pada hari tersebut. Salamah bin Aqwa dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan
seorang lelaki di kalangan Bani Aslam, an adzin finnas, supaya seru kepada semua manusia, man akala falyasum baqiyata yaumi, siapa yang makan maka hendaklah dia berpuasa baki harinya. Wa man lam yakun akala, siapa yang tak makan, siapa yang belum makan, siapa yang tak makan lagi, falyasum. Wa man lam yakun akala falyasum fa innal yawm yawmu Asyura. Dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, daripada Salamah bin Aqwa, Nabi hantar seorang utusan seru, siapa yang dah makan maka stop, dan tak perlu makan sampai maghrib nanti. Siapa yang tak makan lagi terus niat puasa. Kerana Nabi kata ini adalah hari Asyura. Daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, betul, daripada Rubayya binti Muawwidh, dia berkata, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qura al-ansar allati hawla al-Madinah, man kana asbaha sa'iman falyutimma sawmah wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Sama macam hadis tadi, siapa yang tak puasa lagi, siapa dah makan maka jangan makan sampai maghrib, siapa yang dah makan, siapa tak makan lagi hendaklah dia berpuasa. Kemudian fakunna ba'da dzalika nasumu, maka kami selepas dari itu kami selalu berpuasa pada 10 Muharram ni. Wa nusawwim sibyanana as-sighar minhum, dan kami galakkan, kami beri motivate kepada anak-anak kami yang masih kecil supaya mereka juga berpuasa. Wa nazhab ila al-masjid, kami pergi ke masjid, fa naj'al lahum al-lu'bah min al-ahid, mereka ada benang, mereka buat benang tadi, mereka buatlah mainan supaya mereka lalai dengan mainan tersebut sampailah waktu berbuka puasa. Dengan benang tadi, pintalan benang mereka buatlah. Macam kita boleh buat robot, Ultraman, apa-apa Power Rangers dan sebagainya. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am, apabila salah seorang di kalangan mereka, anak-anak kami ni, mereka menangis nak makanan, maka kami bagi pintalan yang benang yang kami buat mainan tadi, kami bagi kepada mereka. A'tainahu iyyaha hatta yakuna 'inda al-iftar, sampailah mereka leka main sampai berbuka puasa. Itu nak bagi tahu pengorbanan yang mereka lakukan, bukan sekadar mereka saja berpuasa, mereka galakkan anak-anak mereka juga berpuasa. Kemudian kita lihat situasi yang ketiga, lamma furida siyamu syahri Ramadan, peringkat yang ketiga, apabila difardukan puasa bulan Ramadan, maka Nabi tinggalkan memberi motivation kepada sahabat-sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Nabi tinggalkan memberi penegasan puasa pada hari Asyura. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar kata apa? Shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura, Nabi berpuasa pada hari Asyura, wa amara bi siyami, Nabi suruh sahabat-sahabat berpuasa pada hari Asyura. Falamma furida Ramadan, bila difardukan puasa Ramadan, taraka dzalik, Nabi tinggalkan yang demikian. Nabi tinggalkan apa? Nabi tinggalkan menyuruh sahabat-sahabat berpuasa pada hari Asyura. Abdullah bin Umar la yasumuhu illa an yuwafiqa saumah, dia tak puasa pada hari Asyura sehinggalah bertepatan hari tersebut dengan hari yang dia selalu puasa, baru dia akan berpuasa. Dalam riwayat Imam Muslim, ahlul jahiliyah, orang jahiliyah, mereka selalu berpuasa pada hari Asyura. Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura. Orang-orang Islam juga selalu berpuasa sebelum difardukan puasa Ramadan. Apabila difardukan puasa Ramadan, ufturida Ramadan, qala Rasulullah, apabila difardukan puasa Ramadan, Nabi SAW bersabda, inna Asyura yaumun min ayyamillah, hari Asyura adalah satu hari daripada hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu, siapa nak puasa boleh puasa, siapa tak nak puasa tinggalkan, tak perlu puasa.
Dalam Sahih Bukhari Muslim juga ada dinyatakan daripada Muawiyah, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Nabi SAW bersabda, hadza yaumu Asyura, ini adalah hari Asyura, walam yaktubillah alaikum siyamah, Allah Ta'ala belum fardukan kepada kamu puasanya. Wa ana shaim, walam yaktubillah, Allah Ta'ala tak fardukan kepada kamu puasa pada hari Asyura. Wa ana shaim, aku berpuasa. Faman syaa falyasum wa man syaa falyuftir, siapa nak puasa puasa, siapa tak nak puasa tak perlu puasa. Jadi dalam hadis ini kita lihat ada beberapa hadis yang kita akan sebutkan sebentar lagi. Daripada Jabir bin Samurah, dia kata Nabi SAW selalu suruh kami puasa pada hari Asyura, wa yahussuna alaih, beri galakan kepada kami, perhatikan kami, pantau kami, observe kami untuk tengok supaya kami berpuasa. Falamma furida Ramadan, apabila difardukan Ramadan, lam ya'murna wa lam yanhana anhu wa lam yata'ahadna indahu. Nabi bila difardukan Ramadan, Nabi tak suruh kami berpuasa, bukan tak suruh puasa Ramadan, tak suruh kami berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, dan Nabi tak larang kami berpuasa, dan Nabi tak observe kami, tak buat pantauan kepada kami selepas difardukan puasa pada bulan Ramadan. Jadi hadis-hadis ini semuanya menunjukkan kepada kita Nabi SAW lam yujaddid amran nas bi siyamihi ba'da fardhi siyami syahri Ramadan. Nabi tak memberi penekanan seperti mana sebelum ini tentang puasa 10 Muharram selepas mana diwajibkan puasa bulan Ramadan. Fa in kana amruhu sallallahu alaihi wasallam bi siyamihi, sekiranya perintah Nabi dengan puasa sebelum sebelum kefarduan puasa bulan Ramadan lil wujub adalah wajib, fa innahu yambani ala anna al wujub, ini dalam masalah usul fiqh, iaitu sekiranya bila mana Nabi perintahkan sebelum ni, bila perintah tu makna wajib, sebelum difardukan puasa Ramadan mesti puasa pada hari Asyura. Bila mana telah ada puasa fardu yang lain iaitu puasa fardu Ramadan, maka wajib tadi idza nusikha, bila mana dimasukkan puasa pada hari Asyura 10 Muharram, adakah ia masih relevan, berkekalan sunat istihbab ataupun tidak? Masalah ini, isu ini ada ikhtilaf, perbezaan yang sangat masyhur di kalangan ulama. Walaupun suruhan tersebut kita kata suruhan yang muakkad, istihbab al-muakkad. Maksudnya istihbab al-muakkad ni, kalaulah kita kata Nabi suruh ketika Nabi berada di Madinah, Nabi suruh berpuasa pada hari Asyura, walaupun suruh tersebut tak wajib, kita katakan sunat muakkad, sunat yang diberati. Cumanya adakah zalat ta'kid, sunat yang diberati tadi telah pun hilang statusnya sunat yang diberati, sekadar sunat biasa ataupun bagaimana? Jadi kesimpulannya, perbezaan perbahasan yang sangat panjang di kalangan ulama, kita katakan hukumnya adalah sunat sahaja. Itu kesimpulan yang mudah. Daripada riwayat Imam Muslim daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai puasa pada hari Asyura. Maka Nabi kata, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah, aku mengharapkan Allah Taala ampunkan dosaku setahun. Ini adalah puasa pada hari Asyura, kelebihannya diampunkan dosa satu tahun. Kita terus skip yang keempat, peringkat yang keempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana peringkat yang keempat? Tak ada peringkat keempat. Sepatutnya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam azama fi akhir umrihi ala alla yasumahu mufradan bal yadhummu ilayhi yawman akhar mukhalafatan li ahli alkitab fi siyamih.
Nabi SAW berazam pada di akhir umur Nabi, supaya Nabi tak nak berpuasa tunggal 10 Muharram. Awal-awal Nabi suka ikut orang Yahudi sebab mereka, amalan mereka ada sandaran. Tapi di akhir-akhir hidup Nabi tak suka. Tak suka ikut orang Yahudi. Bahkan kalau boleh Nabi nak mukhalafah, buat bertentangan dengan orang Yahudi dengan cara gabungkan dengan hari yang lain. Sebab tu daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, di akhir hadis itu Nabi sebut, fa idza kana al-'amul muqbil, apabila tahun depan insya-Allah sekiranya Allah Taala kehendaki aku masih hidup, sumna al-yaum at-tasi', aku akan berpuasa pada hari yang ke-9 Muharram. Falam ya'til 'amul muqbil hatta tufiya Rasulullah, Nabi tak sempat, Allah Taala wafatkan Nabi sebelum Nabi bertemu pada tahun yang akan datang, 10 Muharram, Nabi tak sempat. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu yauma Asyura, puasalah pada hari Asyura, wa khaliful yahud, buatlah bertentangan dengan orang Yahudi. Bagaimana? Puasalah, sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, puasalah satu hari sebelum, iaitu 9 dan 10, dan satu hari selepas 10 dan 11 Muharram. Sebahagian di kalangan ulama menyatakan dalam satu riwayat yang lain, bukan dan tetapi atau puasalah 9 dan 10 ataupun 10 dan 11. Di sisi ulama Syafi'i disunatkan puasa 9, 10 dan juga 11. Paling kurang ataupun puasalah 9 dan 10 ataupun 10, 11. Paling baik 9, 10, 11. Tak nak sangat, puasalah satu hari je 10 Muharram. Kemudian kita lihat sebahagian di kalangan manusia, mereka jadikan, terutama puak Syiah lah, mereka menjadikan hari ini sebagai maktaman, hari maktam. Seperti mana orang-orang Rafidah melaksanakannya kerana pembunuhan Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Pada hari tersebut mereka jadikan hari tersebut hari maktam. Fahuwa min amali man dhalla sa'yu fil hayatid dunya wa huwa yahsabu annahu yuhsinu sun'an wa lam ya'murullah wa la rasuluhu bi ittikhadhi ayyamin masaibil anbiya wa mautihim maktaman, fa kaifa min biman dunahum. Orang yang mana melakukan amalan, mereka melaksanakan amalan khusus pada 10 Muharram kerana mereka kata memperingati kematian, dipanggil maktam, memperingati kematian Husain bin Ali. Sebenarnya perbuatan mereka ini hanyalah sia-sia. Mereka sangka baik, sebenarnya tak ada nilai sisi Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tak pernah perintahkan, Rasul pun tak pernah perintahkan, jadikan hari-hari musibah. Nabi-Nabi jadikan hari-hari musibah Nabi sebagai hari sambutan untuk celebrate, tak ada. Ataupun jadikan hari kematian Nabi kita celebrate, sambut, buat majlis, buat event. Itu bukan perkara yang dituntut. Allah dan Rasul tak suruh. Hari sama ada Nabi dibunuh, Nabi ditimpa musibah, hari tersebut tak perlu dijadikan hari yang istimewa. Tambah-tambah lagi pembunuhan Husain bin Ali, dia bukanlah seorang Nabi, dia hanya cucu Nabi. Nabi, hari musibah Nabi pun Allah dan Rasul tak suruh tambah-tambah hari musibah yang ditimpakan kepada cucu Nabi, bukan Nabi, lebih-lebih lagi tidak diperintahkan untuk kita laksanakan. Cukup sekadar itu dulu untuk pengajian kita pada malam ni, tentang bulan Muharram. Kesimpulannya, secara spesifik bulan Muharram, secara spesifiknya tak adalah hadis yang kata siapa puasa 1 Muharram akan dapat sekian-sekian, siapa puasa akhir Muharram, siapa puasa pertengahan Muharram, tak ada. Yang jelasnya adalah pada 9 dan juga 10 Muharram. Tapi tak dinafikan secara umum, hadis menunjukkan disunatkan puasa kerana dia adalah hari bulan-bulan haram yang dituntut untuk, terutama dia adalah bulan Allah, Syahrullah Al-Muharram Al-Asam, bulan Allah Ta'ala, bulan yang agung, dituntut untuk kita melaksanakan ibadat puasa. Ada apa-apa soalan?
Kalau tak ada apa, cukup sekadar ini dulu. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منه.